Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ainun binti Semion. Terima kasih kerana sudi untuk menghadiri wawancara insan guru profesional pada hari ini. Mula sekali kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Kami daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya Muhammad Iqbal Izzat bin Rahim. Dan seterusnya. Saya Rashika Syamimi binti Muhammad Rashid. Saya Nur Fatih Fadilah binti Suhaimi. Saya Siti Nur Atira binti Ahmad. Saya Nurul Alia binti Muhammad Sa'ari. Okay, baiklah. Terima kasih cikgu kerana menghadiri IGP kami pada hari ini. Oleh itu kami akan mula sesi wawancara pada hari ini. Cikgu bersedia ke? Untuk jawab soalan kami ke? Okey. InsyaAllah. Okey cikgu, untuk soalan yang pertama iaitu boleh cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Jadi sebelum nak pergi kepada kita puja menjawab soalan lah jadi kita buka dulu majlis ni. Jadi cikgu ingin mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada Iqbal dan juga ahli kumpulannya kerana kiranya memberi keyakinan lah untuk memilih cikgu, sebab cikgu ni tak adalah orang kata hebat sangat, tetapi insyaAllah dengan pengalaman yang ada tu mungkin boleh dijadikan panduan dan mungkin bermanfaat lah. Okey, untuk kamu dan juga mungkin insan-insan guru lain. Okey, jadi berbalik kepada soalan tadi. Okey, sedikit tentang diri cikgu lah ya. Jadi seperti yang tertera di situ, nama cikgu Ainun binti Semion. Okey, jadi sebenarnya cikgu dilahirkan dan dibesarkan di negeri Bawah Bayu. Okey, cikgu berasal daripada lahir di Keningau, Sabah, dibesarkan di Sipitang, Sabah. Tetapi pada zaman kira kalau tu cikgu sekarang dah berusia 51 tahun. Okey. Jadi zaman cikgu sekolah menengah dulu di Sabah belum ada kemudahan sekolah berasrama penuh. Okey, jadi mungkin ada pandai sikit lah, taklah pandai banyak sangat. Kemudian cikgu menduduki satu peperiksaan khas dan cikgu layak untuk masuk ke salah sebuah sekolah berasrama penuh dan cikgu telah diterbangkan di bawah beasiswa Yayasan Sabah belajar di Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Mungkin kamu pernah dengar kan? STF JB. Okey, jadi bersekolah di situ daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan cikgu merupakan anak sulung daripada 8 beradik. Okey, kemudian setelah habis tingkatan 5, cikgu melanjutkan pelajaran di Universiti Pertanian Malaysia, Bintulu, Sarawak. Universiti Pertanian ni tak ada dah. Sekarang di Universiti Putra. Okey, dan setelah 2 tahun berada di UPM Bintulu, kemudian cikgu menyambung ijazah sarjana muda di Universiti Pertanian Malaysia Serdang.
Okey, dalam bidang Bachelor Sains Perniagaan Tani dengan kepujian lah. Okey, dan setelah apa? Setelah cikgu habis degree tahun 1993 pada usia 23 tahun, walaupun ketika itu berlaku ketidakstabilan ekonomi, ekonomi sedang tak berapa baik dan kebanyakan rakan-rakan pada masa itu terus isi borang KPLI. Tahu kan KPLI, Kursus Perguruan Lepas Ijazah. Tetapi cikgu mengambil masa tu tak ada terdetik pun nak jadi cikgu tetapi mungkin rezeki, sebab itu cikgu selalu cakap dengan pelajar, walau apa pun yang berlaku kita kena percaya pada rezeki. Jadi pada masa itu walaupun keadaan ekonomi tidak berapa, orang kata tak berapa okey, tetapi alhamdulillah cikgu habis exam dalam hujung bulan 4, awal bulan 5 macam tu. Bulan 6 cikgu sudah mendapat tawaran kerja sebagai marketing superintendent di Sabah Forest Industries. Okey, jadi maknanya bulan 6 tu cikgu dah masuk kerja walaupun konvoinya bulan 8. Jadi maknanya itu yang cikgu selalu tekankan kepada pelajar, kita kena percaya pada rezeki walaupun mungkin keadaan sekeliling tu kita tengok macam tak meyakinkan, alah tak ada kerja lah, tak apa. Rezeki Tuhan dah tulis untuk kita. Jadi kemudian cikgu masuk maknanya bekerja di Sabah Forest Industries, sempatlah selama setahun setengah handle pasaran Eropah dan Timur Tengah. Okey, jadi satu lagi sebab sebenarnya cikgu latihan industri kalau budak-budak ni suka panggil intern lah kan. Di sana selama 8 minggu di syarikat itu, dan mungkin ditengok hasil kerja mungkin memuaskan, jadi itulah mereka berminat untuk ambil kita kerja. Jadi alhamdulillah tahun 93 masa tu basic dapat 2,000, sangat tinggi masa tu. Tahun 93 sebab kerja kerajaan baru dalam 1,100-1,200 degree. Itu pengalaman cikgu lah, bukannya nak riak ke apa, tetapi nak bagi kamu satu moral di situ. Ialah salah satu lagi, bila kita buat sesuatu kena buat betul-betul, dan masa cikgu latihan praktikal tu mungkin orang nampak dah kita punya kerja tu bagus, dia berminat nak panggil kita kerja. And then satu lagi, boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris lah, sebab syarikat tu dia international, dia deal dengan international market. Okey, jadi itu sedikit. Tetapi kemudian salah satu lagi hikmah dia, cikgu dah bekerja di company tu, cikgu berjumpa jodoh lah berjumpa dengan suami cikgu. Okey, dan kemudian bila keadaan, tahulah bila kita kerja dengan company, dari segi kekangan masa lah, sebab cikgu handle Eropah dan Timur Tengah ni, dia orang punya masa tu 8 jam lewat daripada kita. Padahal kita dah nak tutup office, dekat sana baru nak start transaksi, faham tak? Jadi maknanya cikgu kena korban, everyday kena balik, kadang-kadang pukul 11 malam. And then satu lagi, bila kita punya customer datang kita kena entertain dan sebagainya. Memanglah kita tak ada buat benda-benda yang tu, tapi kita rasa tak selesa. Jadi akhirnya cikgu mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Berhenti kerja. Tak apa, nanti kita sambung kenapa cikgu masuk pendidikan. Okey. Dan cikgu sudah berkahwin, mempunyai 4 orang cahaya mata. Okey, dan cikgu juga dikurniakan rezeki mempunyai seorang anak istimewa. Anak cikgu yang ketiga, dia masalah pembelajaran, dia ada sindrom Down. Ada lagi tak nak tambah untuk latar belakang? Ada nak tanya ke? Kalau ada nak tanya, cikgu boleh jawab lah. Taklah cikgu bercakap seorang, kamu pun bakal guru kan? Seronoknya kita ada 2 hala. Cukup kan latar belakang tu? Cukup kita. Okey. Okey. Terima kasih juga untuk soalan yang pertama. Jadi saya akan teruskan ke soalan yang kedua, iaitu bolehkah cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru? Okey. Terima kasih. Sebab tu tadi tak pergi lanjut lagi Okey, jadi setelah cikgu berhenti daripada pekerjaan tu,
sebagai kiranya superintendent untuk marketing. Superintendent selalu polis yang kita dengar kan, macam penguatkuasa kan. Okey. Jadi bila cikgu nak berhenti sebenarnya cikgu dah berfikir macam tiba-tiba rasa macam ada berminat nak jadi guru kerana arwah ayah cikgu juga seorang guru, dia pesara guru. Jadi macam bila fikir-fikir balik macam rasa nak jadi cikgu, tetapi apa yang cikgu buat ialah selepas cikgu berhenti kerja, cikgu memohon sebelum berhentilah cikgu mohon dulu guru sandaran tidak terlatih. Kan dekat sekolah kan biasa ada juga tak cukup tenaga pengajar, ada JSTT kan, kamu mungkin pernah dengar. Jadi cikgu memohon JSTT, kemudian baru bila dah dapat tu baru cikgu mohon berhentilah dengan syarikat. Dan masa itu cikgu ingat lagi pengurus besar ambil dalam 3 jam untuk lecture lah. Dia lecture kenapa berhenti, kenapa nak berhenti, because you have a good potential, macam-macam lah. Dia offer naik gaji, offer naik pangkat semua-semua. Tapi masa tu cikgu dah orang kata nekat lah untuk berhenti kerja. Lepas tu dia macam adalah sedikit cikgu ralat di situ sebab dia macam memperlekehkan lah. Dia kata you are wasting your skills. Tapi cikgu balas balik lah sebabnya bukannya wasting skill, sebab selama ni cikgu deal dengan benda tak hidup tau kan, kita dengan produk, dengan maknanya keuntungan syarikat. Tetapi cikgu cakap dengan dia bila cikgu join pendidikan ni, sebenarnya kita deal dengan human being, nak menjadikan orang tu manusia berguna. Jadi cabaran dia lebih besar sebenarnya, dan skills itu lagi banyak kena buat. Dan cikgu cakap dengan dia, cikgu janji dengan dia, I won't be an ordinary teacher. Saya tak akan jadi guru yang biasa-biasa. Saya akan jadi guru yang luar biasa. Jadi maknanya lepas tu dia sign lah surat resignation tu kan, surat letakkan jawatan. So dia kata, dia pesan dia, okay, once you decide, so never look back. Jangan pernah menyesal lah. Okay, jadi lepas tu selepas JSTT, maknanya 3 tahun tu cikgu rasa cikgu dah firm. Cikgu dah okay, kena tolong anak bangsa. Bila kita dah pergi sekolah campur dengan pelajar-pelajar kan, memang we need to do something lah. Untuk membantulah anak bangsa kan. Masa tu dekat Sabah lah. Jadi itulah yang membuatkan akhirnya selepas 3 tahun cikgu barulah dapat KPLI tu. Okey, jadi sejak lepas KPLI tu kiranya bermulalah profession sebagai seorang guru. Okey, harap menjawab soalan Iqbal. Cikgu, terima kasih cikgu. Okey, yang seterusnya soalan yang ketiga ialah apakah cabaran yang dihadapi oleh seorang cikgu semasa menjadi seorang guru? Okey, cabaran ni sebenarnya standard lah dalam apa-apa kerjaya pun dia mesti ada cabaran. Okey, tetapi pada cikgu yang paling mencabar ialah apabila kita berhadapan dengan students ataupun murid-murid yang tidak berminat untuk belajar. Jadi kita kadang-kadang kita sedih melihat macam kesungguhan ibu bapa kan. Tapi mereka ni tidak ada kesedaran sebab kadang-kadang kita tengok ada setengah ibu bapa yang terpaksa berayu-rayu pula ke anak dia, suruh belajar merayu minta cikgu didik anak dia, tapi itulah itu cabaran untuk mereka lah. Okey, jadi sebenarnya tidak ada benda yang mudah lah dan cabaran ni dia berbeza-beza dia ikut pada ni tapi kita sebagai seorang guru kita tak boleh jadikan cabaran yang datang tu sebagai halangan. Kita kena kita kena kuatkan semangat, kita kena orang kata berani berhadapan dengan benda tu walaupun kadang-kadang kita rasa kita tak mampu tapi perlu jadi maknanya dan satu lagi kadang-kadang ada setengah-setengah murid kita yang sebenarnya dia ada potensi tapi dia faham tak, dia sendiri underestimate diri dia. Yang itulah sebenarnya cabaran kita untuk bagi dia kesedaran untuk dia maknanya menyerlahkan potensi diri dia.
Dan cabaran-cabaran lain tu biasalah, kadang-kadang dari segi pengurusan tetapi kita kena, orang kata, kita kena pandai lah, kita kena pandai. Dan cikgu rasa bila kamu dah berhadapan, sebab kadang-kadang teori ni dia tidak seindah realiti bila kita teori macam-macam kamu belajar kan dalam pendidikan, tetapi bila kamu berhadapan dengan dunia sebenar nanti, maknanya benda tu dia kadang-kadang jauh. Tetapi sebagai seorang seorang insan guru ni, kita kena kental lah walaupun apa cabaran kan, sebab antara cabaran juga yang ni dengan ni lah berbagai-bagai program kan, berbagai-bagai ni lah bila kementerian buat macam ni. Jadi kita kena ambil cabaran itu, tak boleh kita kata tak boleh. Jadi cikgu rasa tak adalah ni sangat cabaran tu kita insyaAllah kita boleh atasi. Boleh Iqbal? Boleh saja. Okey. Okey. Soalan yang keempat, apakah pencapaian tertinggi yang cikgu perolehi semasa menjadi seorang guru? Orang Kedah ke? Ya cikgu. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Syamimi. Okey, pencapaian kalau diikut pencapaian yang paling manis lah cikgu rasa apabila berjaya dilantik sebagai guru cemerlang. Guru cemerlang ekonomi asas sebab proses untuk mendapat title tu lah guru cemerlang itu dia memang perlukan banyak lah tahun 2012 cikgu sebenarnya pada masa itu cikgu sebenarnya sendiri tidak yakin tau, tapi tuan pengetua cikgu pada masa itu mungkin dia melihat potensi itu, dia kata Puan Ainun sila mohon. Jadi bila kita nak mohon guru cemerlang ni, kita kena, orang kata, kena persembahkan kita punya kejayaan sejak jadi 2012 masa tu cikgu dah masuk, cikgu start tahun 1998, lebih kurang berapa tahun tu 1998 lebih kurang berapa belas tahun cikgu 24. Tak, 2012 sampai tolak 98. Berapa tu? 14 tu. 14. Lebih kurang selepas 14 tahun tu. Tapi jenis cikgu ni memang cikgu satu cikgu nak pesan ialah documentation apa sahaja awak capai selama dalam kerjaya awak, pastikan kita kumpul dalam satu clear folder. Maksudnya kumpulkan documentation tu sangat penting sebab untuk cikgu memohon guru cemerlang tu pun maknanya selama cikgu bertugas sebab cikgu mula-mula bertugas di SMK Desa Kencana Lahadatul Sabah, Felda Sahabat lebih kurang 8 tahun, kemudian baru pergi SMK Temin setahun setengah, dan di SMK PP Turaza itu sekolah cikgu yang ketiga. Tetapi alhamdulillah lah segala apa yang cikgu dapat sijil-sijil semua kita simpan. Jadi bila nak mohon guru cemerlang tu memang kena letak dalam at least 10 tahun. Dia nak tengok the best 3 years lah. Tetapi semua kita bagi, okey. Jadi maknanya selepas itu Nazir pula datang observe. 1 hari suntuk kat sekolah, dia tengok filing kita, dia tengok hubungan kita, sebab untuk pengetahuan kamu lah, manalah tahu nanti kan kamu nak mohon guru cemerlang ni, dia akan tengok, dia bukan cemerlang dari segi kita mendidik sahaja, tetapi dia akan tengok hubungan kita dengan semua warga sekolah. Sebab itu nanti bila awak dah kerja, kita kawan dengan semua orang, dengan makcik cleaner, dengan pakcik tukang kebun, dengan pak gad, mak gad. Kita jangan buat sombong walaupun kita guru, dengan makcik kantin semua kita kawan. Maknanya bukannya kita kawan tu sebab kita nak sesuatu, tak. Tapi maknanya kita akan rasa lebih, faham tak, lebih bahagia, kita akan lebih semangat sebab kita akan anggap semua warga sekolah tu sebagai family kita. Okey, jadi itu antara itulah. Jadi bila cikgu berjaya dilantik sebagai guru cemerlang ekonomi asas, sejak itulah cikgu maknanya banyak melibatkan diri lah, maknanya orang makin kenal,
bukannya kenal apa kita boleh berkongsi lebih banyak ilmu. Dan untuk pencapaian SPM, cikgu pindah ke SMK Pintu Razak tahun 2008. First batch SPM cikgu pegang untuk ekonomi asas 2009. Jadi cikgu terus bawa batch itu untuk menerima anugerah Gading Bersilang Negeri Pahang. Maknanya top Negeri Pahang lah untuk keputusan ekonomi asas. Itu antara kejayaan yang cikgu rasa sangat ni. Yang lain-lain tu biasalah. Dan biasa kalau untuk penjawat awam ni kita adalah anugerah Perkhidmatan Cemerlang kan. Alhamdulillah selama 23 tahun cikgu berkhidmat ni dah 3 kali lah dapat. Dia tak boleh selalu-selalu kita ikut turn kan. Tetapi anugerah tu kita kerja bukan untuk anugerah, tetapi anugerah tu bila dapat, faham tak, dia beri kita semangat kan. Dia akan meningkatkan lagi semangat juang kita sebabnya kita bekerja kena bekerja sentiasa cemerlang lah. Bukan untuk anugerah, niat kerana Allah, tetapi bila dapat tu alhamdulillah lah. Okey lah tu dapat 3 kali kan. Lebih kurang 9 tahun, 10 tahun sekali cukup lah bagi orang lain juga. Cikgu kan ramai. Okey, jadi rasanya itulah. Okey, boleh Boleh Syamimi? Boleh cikgu. Okey, soalan seterusnya, pernahkah cikgu menjalankan aktiviti ataupun program yang melibatkan pelajar sama ada dalam sekolah ataupun melibatkan pelajar sekolah lain? Okey, jadi dari awal cikgu berkhidmat lah cikgu ni memang suka buat program. Okey, jadi cikgu ingat dulu masa sekolah yang mula-mula di SMK Desa Kencana Lahadatu dulu. Masa zaman tu, zaman-zaman tahun hujung 90-an, awal tahun 2000 dulu, tak semua sekolah ada khidmat kaunselor sekolah masa tu tak cukup lagi. Kalau ada kaunselor pun datang dia terpaksa mengajar. Sebab tak cukup tenaga pengajar. Jadi cikgu memang berminat lah dengan motivasi-motivasi ni jadi cikgu selalu join, bantu cikgu-cikgu bahagian motivasi ni. Cikgu memang biasalah buat program dengan pelajar, peringkat daerah dan sebagainya. Dan juga cikgu juga masa itu pun selalu juga dipanggil untuk memberi motivasi ibu bapa. Cuma cikgu selalu cakap lah sebab masa tu anak cikgu kecil-kecil lagi. Jadi cikgu pun dalam proses membesarkan anak. Jadi kita tak boleh lah kadang-kadang sebab ada setengah orang bila bercakap tu dia nak tengok macam faham tak? Itu kita tak boleh nak nafikan lah. Itu dia punya dia punya hak lah. Kan? Kemudian dan sejak cikgu bergelar guru cemerlang lagi banyaklah program cikgu dapat buat. Cikgu cikgu untuk daerah Jerantut dulu pun cikgu memang buat program kecemerlangan, teknik menjawab untuk pelajar-pelajar ekonomi lah, terutamanya di daerah Jerantut. Dan bukan itu sahaja, biasanya cikgu juga ada maknanya perkongsian pintar lah dengan sekolah-sekolah lain. Boleh dikatakan seluruh negeri Pahang ni cikgu dah pernah pergilah. Dan tahun 2017 rasanya memang sekolah-sekolah menengah agama negeri Pahang memang dia panggil cikgu buat untuk inilah, dia orang buat satu perkongsian ilmu dan juga daerah-daerah lain. Bukan setakat di Pahang cikgu juga pergi ke bila balik ke Sabah pun cikgu pun buat juga dengan bukan setakat pelajar guru-guru juga. Kita kongsilah sebab cikgu merupakan jurulatih ekonomi, jurulatih utama untuk negeri Pahang dan cikgu juga terlibat dengan lembaga peperiksaan. Cikgu juga terlibat ialah sebagai panel dan juga pemeriksa kertas kan. Jadi kita bagilah ilmu, bukan kita bagi skema jawapan tu, no. Tapi maknanya kita bagi teknik-teknik menjawab. Kemudian dan zaman pandemik ni pun masih lagi lah kita bantu, salah satunya dengan cikgu buat channel walaupun agak mencabar di usia 50-an baru nak belajar ICT, baru nak belajar macam mana nak buat video berbanding dengan kamu yang muda-muda, kamu memang dah biasa benda itu
Tapi cikgu ambil cabaran itu, cikgu cabar diri untuk supaya lebih relevan. Walaupun orang kata umur dah tua, maknanya dah tak lama nak pencen misalnya, tapi cikgu rasa itu bukan halangan. Ya, sebab yang cikgu nak kongsi adalah konten. Apa benda yang kita ada, boleh kongsikan dengan itulah. Dan masih adalah juga sekolah-sekolah di Perak, di sekitar Pahang ni pun, kalau sekarang ni kita macam ni lah buat Google Meet. Kalau kita buat teknik menjawab dan sebagainya. Dan untuk guru-guru juga, cikgu juga terlibat lah. Untuk zon timur, untuk negeri Pahang, kita ada bantu untuk peningkatan profesionalisme. Bagi kursus dan sebagainya lah, dari segi pedagogi, dari segi penataran format. Sebab sekarang ni kan KSSM dah mula kan. Tetapi untuk ekonomi kita dah start lama. KSSM kita bermula dengan tingkatan 4 2017. Jadi yang subjek lain dia orang tahun ni first batch. Jadi agak mencabar lah sebab dia format baru okey. Rasanya ada, yelah tu kot. Ada lagi tak? Maknanya cukup tak untuk tu? Untuk menjawab soalan ni. Cik Mimi. Cukup cikgu. Okey. Soalan yang seterusnya, pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey. Jadi untuk berjaya ni pada cikgu lah, kita perlu sentiasa memberi tambah nilai pada diri sendiri. Okey, apa yang cikgu selalu buat dulu apabila kita macam mula-mula jumpa pelajar, jumpa student kan, cikgu selalu macam minta dia orang tulis sikit, what is your expectation? Apa jangkaan dia daripada kita? Sebab kita kena faham murid-murid ni kita punya audience tau. Kalau kita yang pemberi khidmat, mereka ni adalah customer kita. Jadi at least kita dapat, bukan kita mesti nak bagi apa dia nak, maknanya sekurang-kurangnya kita tahu apa hasrat dia. Jadi kemudian bila kita dah mula mengajar, ini yang cikgu selalu buat lah, bila dah mula mengajar, mungkin dalam 2-3 bulan lepas tu kita suruh dia tulis balik. Suruhlah dia bagi apa positif negatif kelas kita. Sebab kadang-kadang sebagai guru ni ada setengah guru dia shock sendiri tau. Dia rasa dia dah bagus tetapi kita kena faham bahawa audience kita tu yang akan dapat impact apa yang kita beri. Jadi kita kena tahu juga. Bukannya semestinya nanti sebab kadang-kadang ada murid teacher kena tulis nama ke? Tak apa, tak payah tulis nama tak apa. Sebenarnya kita boleh check je tulisan dia kan dekat buku tulis dia. Tapi biasanya student dia jarang lah. Kadang-kadang benda-benda yang macam tu lah, benda-benda yang kita rasa kecil tapi memberi impact. Macam contoh, cikgu bercakap terlalu laju. Kadang-kadang kita rasa kita dah perfect, kita terang kan. Sebab student dia tak sama level tau. Ada yang cepat, ada yang lambat kan. Jadi dekat situ kita boleh tahulah serba sedikit. Jadi maknanya moral dia cikgu nak cakap kat sini, kita kena faham. Kita kena kenal pastilah apa student kita, apa dia punya budak generasi sekarang lah. Kadang-kadang kita rasa dia mungkin ada masalah sikit kan. Okey. Kemudian maksud cikgu tadi, kita jangan cepat puas hati dengan apa yang kita beri, apa yang kita ada. Jadi maknanya sentiasa tambah nilai, sentiasa tambah ilmu sebab kita ni nak mendidik. Kita bukan setakat mengajar tau. So maknanya dalam kelas pun kita kena ada, faham tak? Nilai-nilai yang macam tu. Walaupun kata saya bujang lagi, tak nak lah macam mak-mak sangat, tetapi pelajar ni sebenarnya dia perlu benda-benda macam tu. Sebab tu macam pengalaman cikgu pun kadang kita masuk bagi nasihat dulu, ada sikit bagi tazkirah sikit kan. Jadi kadang-kadang bila kita tak bagi, pelajar ni yang minta. Cikgu tak ada motivasi ke hari ni? Dia faham tak? Dia dah selesa bila kita bagi nasihat, dia rasa macam mak dia kan. Yang lelaki pun sama. Kadang-kadang cikgu nasihat sikit cikgu, saya rasa down lah. Dia maknanya dia dah percaya, dia dah yakin dengan kita tu, itu petunjuk yang bagus. So maknanya nasihat cikgu nak jadi guru yang berjaya, kita kena
faham dulu student kita kenalah jadi guru yang penyayang tau. Penyayang ni bukannya mesti kita sogok dia dengan berlimpah-limpah kasih sayang macam tu, bukan. Maknanya kita ambil berat kan. Lepas tu apa ni? Lepas tu susahlah kamu kena boleh faham tak maksud cikgu? Kamu pun mungkin ada pengalaman di sekolah, ada cikgu yang sampai sekarang kamu tak boleh lupa. Jadi kamu tengok apa X factor dia tu, mungkin benda tu kamu boleh amalkan. Okey? Dia ada berbekas di hati. Berbekas di hati. Ya? Jadi maknanya jadi macam itulah. Jadi bila kita tahu kehendak pelajar kita, kita senang nak tackle dia. InsyaAllah kita tak ada masalah. Ya? Macam cikgu, alhamdulillah, bukan kata cikgu baik sangat tetapi alhamdulillah sampai sekarang pun ramai ex-student masih lagi kontak, masih lagi tanya khabar dan sebagainya. Ada masa nak jumpa kan. Dah 2 tahun ni pandemik ni. Susahlah kalau tak ada yang sentiasa datang rumah, tanya khabar itu contohlah. Jadi insya-Allah kalau kamu boleh buat macam tu, kamu memang akan disayang oleh pelajar kamu. Dan doa-doa pelajar ni dia sangat ni sebab tu cikgu rasa pun segala apa benda dalam perjalanan hidup kita ni, macam cikgu pun cikgu rasa semua apa benda dipermudahkan, itu mungkin hasil doa daripada student-student cikgu juga. Okey? Boleh yang tu? Boleh cikgu. Okey. Okey cikgu, soalan yang seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan ini? Okey, so cikgu rasa yang paling penting adalah minat. Kamu jadi cikgu sebab kamu minat ke? Ataupun sebab itu je yang dapat, tak dapat yang lain? Macam mana? Alia? Memang mohon ke? Ya cikgu, memang saya minat kita jadi cikgu. Alhamdulillah. Ni Atira? Minat? Ya cikgu, memang saya minat lah. Cita-cita saya. Alhamdulillah. Lepas tu siapa ni? Fatin Ya. Minat cikgu. Sebab minat. Alhamdulillah. Syamimi? Minat ke mak? Ingat mak suruh. Okey, Iqbal? Memang minat Iqbal? Mic tak ada. Mic tak on. Iqbal, macam mana? Saya pada mulanya tidak. Sebab saya ada target yang lain. Tapi orang kata kalau dah ada mengalir katanya sebab ayah arwah abah saya cikgu. Jadi saya nak menyambung warisan mula. Jadi saya pilihlah sebagai seorang cikgu. Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada ciri bakal guru ni, itulah sebab kadang-kadang memang kita nak, kadang-kadang kita rancang benda lain kan. Tetapi insya-Allah apa yang Tuhan beri kita itulah yang terbaik. Sebab tidak semestinya benda yang kita nak tu kita orang kata yang terbaik untuk kita. Okey? Jadi kalau kamu ada anggapan macam tu, itulah mungkin doa arwah ayah lah kot. Iqbal. Sebab cikgu pun sebenarnya dulu tak berminat, tapi bila macam arwah ayah cikgu dia macam hin-hin tu kan, kita faham lah. Itulah juga. Jadi insyaAllah berkat. Okey, so ciri bakal guru ni yang pertama sekali minat lah. Kerana cikgu selalu pegang ialah kalau kita buat apa yang kita suka, kita akan bahagia. Kita buat apa yang kita suka, kita akan bahagia insyaAllah. Dan first kali niat kita lah. Sebab jadi guru ni adalah antara profession yang paling mulia insyaAllah. Dia bukan sahaja, memang kita di dunia mungkin kita tak kaya, tapi insyaAllah kalau kita buat betul-betul, insyaAllah kita boleh jadi jutawan akhirat. Okay, so pertama sekali tadi kamu perlulah minat. Lepas tu selain daripada minat tu, pastikan kamu alert ataupun proaktif, tahu dengan apa yang berlaku dalam dunia pendidikan. Jangan nanti bila nak masuk tak tahu, lepas tu ataupun bila dah tu alamak macam ni rupanya. Jadi sekurang-kurangnya kita dah ada membuat persediaan untuk ke alam nyata tu.
Jadi maknanya buatlah kajian sikit, ambil tahu kan. Lepas tu satu lagi pesan cikgu, daripada sekarang kamu kena buat SWOT. Apa kelebihan diri kamu, apa kelemahan diri kamu. Sebab kadang-kadang untuk kelemahan ni mungkin kita tak berapa nampak. Jadi kita mungkin duduk-duduk tu mungkin boleh tanya kawan baik kita. Okey, contohnya kan Syamimi boleh tanya Atira, apa kelemahan saya yang kamu nampak? Sebabnya kadang-kadang kelemahan kita ni kita tak nampak sendiri tau, dia kena orang lain yang tengok. Jadi untuk kita memperbaiki diri, kita kena boleh menerima kenyataan. Ada orang dia tak boleh ditegur. Sebab tu macam contoh tadi cikgu beri tu, sebab tu cikgu suka suruh anak murid bagi komen. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu. Jadi bila tulis tu dia mungkin tak segan sangat kan. Lepas tu cakap tak payah tulis nama. Tetapi kalau macam di peringkat kamu, dengan rakan-rakan sebaya pun kamu boleh minta pendapat. Jadi insyaAllah kalau sahabat yang baik tu, dia akan tegur lah walaupun benda tu pahit. Tetapi benda tu realiti, insyaAllah kamu boleh baiki diri. Jadi bermakna kenal pasti kekuatan kamu. Apa kekuatan aku ni besok yang boleh aku gunakan untuk menjadi seorang guru yang baik. Lepas tu daripada kekuatan tu boleh cover kita punya kelemahan. Sebab nanti bila kamu jadi seorang guru, kamu kena tunjuk dengan student ni, kamu memang serba boleh tau. Jangan tunjuk kelemahan kita. Walaupun sebenarnya kadang-kadang dia tanya tu soalan tu kita tak berapa nak tahu. Okey, cikgu nak kamu cari dulu. Besok cikgu tanya balik. Padahal kita yang nak, kita pun tak pasti. Jadi maknanya kita cover benda macam tu tapi tak nampak lah macam kita tak tahu kan. Jangan kalau boleh jangan tunjuk kelemahan kita pada student. Sebab student ni ada yang dia akan memandang cikgu ni sebagai satu figura yang boleh dijadikan macam satu ni lah. Jadi ikutan semua, alah cikgu tu benda pun tak tahu contohnya. Jadi kita contohlah kita bagilah dia macam assignment macam tak apa awak cari dulu. Kalau awak dapat cari baru cikgu beritahu. Padahal kita tak tahu juga. Jadi kena pandailah sebab kena bersedialah nanti. Untuk jadi seorang guru kita jadi serba boleh. Kita boleh jadi pelakon. Besok kamu jadi jururawat. Budak sakit kita juga. Jadi tukang sapu. Jadi tukang hias kelas, tukang cat kelas. Jadi kena bersedia. Jadi itulah benda-benda yang kamu kena tahulah. Apa benda yang aku kena hadap nanti supaya kita lebih bersedia. Jadi insyaAllah kamu akan lebih berkeyakinan, lebih yakin, lebih orang kata tak sabar dah nak mengajar ni, nak jadi macam ni. Okey, menjawab soalan tak? Menjawab cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya, apakah ciri ataupun sifat yang cikgu rasa perlu disemai dalam diri seseorang tu untuk menambah baik kepribadian sebagai seorang guru unggul? Okey. Dia macam ni lah cikgu ambil satu pendekatan yang mudah. Sebagai guru ni kita hendaklah menjadi suri teladan. Tahu suri teladan? Suri teladan ni orang lebih kenal sebagai role model. Bila role model, kamu kena orang kata dari hujung rambut sampai hujung kaki tu semua akan orang tengok dan jadi ikutan. Jadi kita kena yang itulah kamu kena perbaiki. Sebab tu cikgu kata kamu kena sentiasa berbudaya ilmu. Berbudaya ilmu maknanya sentiasa kena tambah nilai dari segi ilmu kamu, bukan sahaja dalam kandungan pelajaran yang kamu nak ajar, tetapi dalam semua hal. Dalam semua hal. Sebab student ini kalau dia nampak cikgu ni serba boleh, dia akan respect. Macam cikgu best lah cikgu ni, semua tahu. Semua benda cikgu boleh buat. Jadi dia akan jadi, faham tak? Dia secara tidak langsung akan memberi mungkin inspirasi pada dia untuk dia lebih ni kan. Lepas tu satu lagi, kamu kena menjadi seorang yang berempati. Berempati maknanya kamu boleh meletakkan diri kamu dalam keadaan student ni. Maknanya kita faham dia macam ni, kenapa dia macam ni? Kenapa budak ni nakal sangat ya? Rupanya kita kena empati, rupanya bila tahu okey, keluarga bermasalah, datang daripada broken family kan. Duduk pula dengan nenek, lepas tu nenek pula sakit. Benda-benda macam tu lah.
ya. Mungkin dari segi pendapatan ataupun macam itulah, kebanyakannya pelajar-pelajar yang macam bermasalah di sekolah, dia biasanya bermula daripada rumah. Jadi kita sebagai seorang guru, kita kena prihatin benda tu, kita letakkan simpati dan juga empati untuk memahami pelajar kita. Jangan tahu nak marah aja. Awak ni tak buat kerja pumpam-pumpam. Kita tak faham apa yang dihadap, ya. Jadi yang itulah cikgu rasa kamu perlu ni, kemudian kena kental lah. Sebab nanti kamu akan hadap macam-macam. Mungkin kamu pergi sekolah, posting yang pertama, dapat bertakbir yang sekian-sekian. Sebab tidak semestinya yang kita belajar dalam kelas itu, dalam teori itu semestinya sama, pengetua sekian-sekian. Bukannya cikgu nak memburukkan, tetapi biasalah sebab ciri kepimpinan seseorang ni dia berbeza-beza. Ya, ada yang jenis tegas, ada yang jenis ni. Jadi dia berbeza, jadi tergantunglah pada rezeki kamu, ya. Dan cikgu rasa biasanya first posting, sekolah posting pertama dia banyak mempengaruhi kerjaya lah, ya. Okey, kemudian dan untuk menjadi seorang guru yang unggul, kamu kena sentiasa menyahut cabaran. Ada saja benda baru, kamu kena ambil tahu, kamu kena sahut cabaran. Jangan malah lah, tak boleh macam tu. Walaupun mungkin sukar, tetapi kita kena proaktif, kena sahut cabaran, kena buat sampai boleh. Sebab kita guru kan, kita tak boleh lah ambil mudah, ya. Terutama apa-apa program yang diarahkan oleh pihak kementerian, oleh pihak ni, kita kena ambil tahu, jangan pula kita yang pergi condemn sekali. Tak betul lah macam tu kan. Kalau kita tak suka pun simpan je lah, tak payahlah nak pergi viral-viral ke apa ke kan. Jadi maknanya kita sentiasa menjadi suri teladan lah, ya. Sebab kalau biasa pun, terutama kalau macam di kampung-kampung kan apa-apa, cikgu ke tu, faham tak? Orang akan letakkan satu standard tau. Cikgu ke tu? Macam faham maksud cikgu kan? Jadi itulah serba sedikit, insyaAllah. Okay? Jadi jadikan kerja kita sebagai satu ibadah, insyaAllah. Buat semua kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, insyaAllah Allah akan bantu kita. Walaupun benda tu nampak macam sukar, macam susah kan, tapi insyaAllah. Boleh. Okey cikgu. Soalan seterusnya. Okay. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey. Jadi benda-benda yang negatif lah. Takkanlah cikgu kan nak tunjuk benda-benda yang tak elok, perkara-perkara yang tak boleh buat tu jangan buat lah. Maknanya jangan, kalau dia akan menjadi isu dan sebagainya tu, kita kalau boleh janganlah. Kita kena jaga profession kita sebagai guru. In fact, kita punya kepribadian tu lah pun, walau di mana kita berada, macam kalau kita seorang guru ni, orang akan, faham tak? Walaupun bukan waktu kerja, tapi orang akan tetap, cikgu tu gini ni kan. Mungkin kamu selalu kan tengok dalam surat khabar dan sebagainya, cikgu buat tu salah, cikgu buat ni salah. Jadi maknanya cikgu rasa kamu pun cukup dewasa untuk fikir benda-benda yang perlu buat, tak perlu buat kan. Jadi maknanya itu satu dari segi attitude kita. Kemudian satu lagi, jangan sentiasa nak duduk pada zon selesa. Cukuplah aku dah jadi cikgu, buat tak buat pun gaji aku jalan. Jangan macam tu lah. Maknanya kita kena sentiasa, macam cikgu cakap tadi, sentiasa perbaiki diri kita, sentiasa majukan diri kita. Jangan berhenti setakat itu. Okey, keluar maktab, tak apalah, cukup 8 tahun nanti naik grade. Tak payah buat apa-apa. Jadi cubalah buat sesuatu, buat yang menyumbang, untuk sekolah ke, untuk subjek kita ke. Jadi ada something yang kamu boleh capai. Untuk kita mesti ada target lah untuk diri kita. Takkan selama-lamanya jadi cikgu biasa je. Okey. Kemudian
Itulah dia, bukan hanya orang kata bertugas sebagai guru ni hanya sebagai setakat memenuhi orang, okey pergi sekolah balik sekolah, pergi sekolah balik sekolah. Lepas tu ujung bulan terima gaji. No. Cikgu harap kamu fahamlah maksud cikgu. Maknanya kita sentiasa perbaiki, kita kena adalah menyumbang juga. Sebab nanti bila kamu dah bertugas nanti memang banyaklah benda tapi mungkin agak berbeza sedikit lah bila kita dalam musim pandemik, endemik ni. Tak macam dulu, dulu lagi lah kan dengan hari sukannya kan, macam-macam majlis kat sekolah dan sebagainya. Sekarang ni pun dah susah, kita tak ada dah, kurang dah majlis-majlis bersemuka jadi itulah dia. Cikgu nak kamu sentiasa tanamkan dalam diri kita, memang kita kerja ni sebab kita untuk pendapatan, tetapi yang paling penting niat kita kerana Allah. Jadi insyaAllah pahala kita dapat, income rezeki pun kita dapat tu lebih berkat insyaAllah. Boleh Boleh cikgu. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru pada masa akan datang? Okey. Jadi apa ni? Sebab kita zaman pun berubah kan. Dengan kemajuan IT dan sebagainya tu, tak salah macam sekarang ni ramailah TikTok guru lah apa tetapi kena bersesuaian lah. Kena bersesuaian lah dengan kita punya profession. Bukan cikgu nak ni lah, tapi kalau macam kita nak buat konten pendidikan tu lagi elok. Sekali-sekala berhibur boleh, tetapi jangan over lah, jangan memalukan profession guru lah. Boleh faham kan maksud cikgu? Maknanya tak salah benda-benda tu sebab kita mengikut peredaran zaman. Cuma kita punya etika sebagai seorang guru, kita punya attitude tu kita kena jaga. Jadi cikgu rasa macam generasi kamu ni akan lahir lagi ramai guru-guru yang sangat kreatif kan, inovatif jadi gunakan platform yang ada, platform terutamanya teknologi ni sebagai satu medium untuk memajukan pendidikan lah. Sebab kita nak kena tukar mentaliti rakyat Malaysia yang dia suka benda-benda viral ni yang berkisah tentang pendidikan, bukan benda yang faham tak ada moral. Sebab itulah macam cikgu mencabar diri join Akademi YouTuber. Kami di Akademi YouTuber sebenarnya salah satu objektif adalah untuk menukar mentaliti masyarakat Malaysia untuk berminat dengan konten pendidikan. Sebab kalau kita buat video pasal entah apa-apa tu kan, kadang-kadang memang moral pun tak ada, view sampai berjuta-juta kan, tapi tak ada benda pun kat situ. Berbanding dengan bila kita buat konten pendidikan macam cikgu punya video pendidikan pun, kita mengajar je pun ada je orang dislike, tapi kita tak, maknanya lantaklah yang dislike, tapi orang yang dapat ilmu tu lebih ramai. Dan itu salah satulah yang maknanya yang kamu boleh buat sebagai guru-guru generasi baru, menggunakan platform digital ini sebagai medium yang paling hebat lah untuk menyebarkan ilmu, untuk berkongsi, menyebarkan aura-aura positif kan, vibe-vibe yang positif tu, jangan share benda-benda yang tak elok dan sebagainya jadi maknanya nak berhibur boleh, tetapi kena berpada-pada lah. Kita cikgu kot kan. Jadi dalam kita punya etika kerjaya kita pun ada perkara-perkara yang boleh buat, tak boleh buat tu. Okey, rasa boleh menjawab kot. Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya yang bertanya soalan. Apakah nasihat yang boleh cikgu berikan kepada kami sebagai bakal guru insan profesional pada masa akan datang? Okey. Macam lebih kurang macam tadilah. Nanti once kamu bila kamu dah mula bertugas, okey, pastikan kamu daripada awal memasang niat untuk menjadi seorang guru yang berjiwa guru. Guru yang berjiwa guru.
maknanya walau apa pun yang kamu hadap, maknanya kita kena profession keguruan tu kita kena jaga, okey, dan sentiasalah memajukan diri. Sentiasalah memajukan diri. Macam contoh macam sekarang ni ramai kan yang buat kajian tindakan dan sebagainya tu, kalau boleh buatlah. Buat lepas tu semua kerja buat sebagai guru tu buat betul-betul lah. Macam contoh yang paling basic lah bila kamu dah mengajar, rancangan pengajaran harian tu kan. Yang itu pun kadang-kadang ada setengah yang ambil mudah. Sebab kalau ikutkan seorang guru ni, itu dia punya nadi lah kerja buat dia. Rancangan pengajaran kan. Kita punya plan tu, lesson plan kita tu. Jadi kalau boleh rancang betul-betul pengajaran kita, sebab sebagai guru core business kita ialah mengajar. Jadi rancang betul-betul, jangan buat tangkap muat saja. Sebab itu patutnya rancangan pengajaran harian itu dibuat sebelum kita masuk kelas. Apa benda kita nak buat dengan student kan. Lepas tu bila mengajar pun sebab kamu generasi baru, kamu tahu kan generasi sekarang ni dia tak boleh just chalk and talk. Maknanya kamu kena kuasai semua apa-apa pedagogi yang terkini yang boleh menarik student kan. Jadi cabarannya pula diorang ni dah lama sangat PDPR, ada yang boleh pergi, ada yang tak boleh pergi. Jadi maknanya itu adalah antara cabaran lah yang perlu kamu atasi nanti. Jadi kena bersedia lah. Jadi macam cikgu cakap tadi, kamu kena cari ilmu, kamu kena buat kajian sikit, kena tengok apa lagi yang lompong pada masa akan datang ni. Maknanya yang masa sekarang, masa akan datang, apa benda aku boleh buat. Nanti bolehlah buat inovasi kan. Macam kamu option apa subjek apa Option bahasa Melayu cikgu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun banyak benda boleh buat. Sebab kalau di peringkat sekolah menengah, selalu yang jadi masalah ialah untuk layak sijil tu kan. Kalau BM tak lulus, tak ada SPM. Maknanya langsung tak berguna lah BM dengan siarah kan. Jadi kena buat mungkin nanti pendekatan, sebab tahun ni mula dengan KSSM yang tingkatan 5 lah. Maknanya dia kena buat sesuatu supaya bagi pelajar ni lebih sayangkan bahasa Melayu misalnya. Ada inovasi-inovasi yang mungkin boleh membantu. Cikgu rasa cukup kot yang tu. Sebab nanti kamu kena masuk dulu bidang perguruan ni. Jadi mungkin ada benda-benda yang cikgu cakap ni mungkin nanti kamu boleh teringat balik. Okey cikgu, terima kasih untuk jawapannya itu. Untuk soalan yang terakhir lah, sebelum kita akhiri program ini, ada tak kata-kata terakhir yang cikgu ingin katakan kepada kami sebagai nasihat untuk kami untuk menjadi sebagai guru profesional pada masa hadapan lah? Okey, jadi untuk insyaAllah untuk semua bakal guru sebab kamu ni adalah generasi yang akan mengganti kami lah jadi kena kental lah kena kental semangat, kena kuat fizikal dan mental, kena kuat fizikal dan mental sebab memang banyak benda yang kita kena hadap nanti dengan generasi yang semakin moden, semakin inilah terlalu banyak unsur-unsur teknologi pada generasi murid-murid sekarang kan. Jadi mungkin ada benda-benda yang walaupun teknologi kita semakin canggih, tetapi ada perkara-perkara yang kita tak boleh tinggal. Benda-benda yang kata tradisional tetapi tak boleh tinggal dari segi moral, dari segi budi bahasa dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu perlu kamu tekankan dan masa yang sama juga kamu juga kena kepribadian kamu tu juga kena sejenis yang boleh diikuti lah maknanya kita tidak terlalu orang kata terlalu up to date tapi tak terlalu tradisional, maknanya moderate lah. Cikgu rasa kalau kita moderate pun insya-Allah boleh tu jadi maknanya kalau kita ada kebolehan apa-apa yang kamu boleh highlight, boleh ketengahkan,
boleh juga kamu untuk bantu sekolah, untuk bantu guru-guru yang lain. Ya, maknanya kalau kita ada ilmu jangan kedekut lah. Ya, jangan simpan untuk diri sendiri saja. Cuba apa nama? Ni lah sharing. InsyaAllah bila kita ada ilmu, kita share, ilmu itu akan berkembang lebih. Ya, okey. Macam cikgu pun itulah salah satu sebab mungkin cikgu, maknanya sekarang bila cikgu sudah bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah ni, maknanya cikgu tak deal sangat dah dengan student. Cuma cikgu pasang niat bahawa Tuhan dah pilih cikgu untuk menjadi kiranya coach lah SIC ni, SIC Plus ni dia merupakan pembimbing untuk guru-guru. Jadi pengalaman cikgu 23 tahun di sekolah dengan 3 tahun semasa guru sandaran itu, cikgu jadikan sebagai panduan, insyaAllah dengan niat untuk membantu lebih ramai guru dan membantu lebih ramai murid. Ya, jadi macam itulah juga dengan kamu. Walaupun nanti bila kamu habis belajar tu baru lagi. Tidak semestinya kamu baru sebagai guru baru, tidak semestinya kamu ada benda yang semua benda baru. Faham tak? Mungkin kalau kamu ada kelebihan dari segi ilmu apa-apa, jangan segan-segan lah kamu kena ke depan. Faham tak maksud cikgu? Jangan kata kita cikgu baru, senyap, tak nak. Maknanya kalau ada something yang kamu boleh menyumbang, don't hesitate. Jangan ragu-ragu, pergi ke depan. Memanglah biasa kadang-kadang malas lah nanti semua kita kena buat. No. Maknanya kita kena sentiasa ada budaya ilmu, kita belajar, kita tunjuk. InsyaAllah bila kita berkongsi dengan orang, InsyaAllah benda tu dia lagi banyak ilmu kita akan dapat dan InsyaAllah rezeki kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi cikgu harap apa saja yang cikgu cakap hari ni semoga bolehlah memberi sedikit tips. Cikgu bukanlah hebat mana, tetapi kita ni, kekuatan kita ni bukan pada fizikal tau, tapi kita punya dalaman. Jadi jangan stres-stres, kita kena senyum selalu. Semua orang di dunia ini diuji dan ujian datang dalam pelbagai bentuk. Tetapi orang kata ujian yang datang tu hanya dalam 10%. 90% lagi apa dia? Attitude kita, macam mana kita react dengan situasi tersebut. Boleh? Jadi cikgu harap sangat ianya boleh membantu kamu. Ya? Bolehkah? Ada lagi soalan lain? Boleh cikgu, terima kasih cikgu sangat bantu. Itu sahaja soalannya. Okay. Baiklah cikgu, terima kasih Teacher Ainun kerana sudi meluangkan masa dalam masa 1 jam macam ni dan sudi acara Insan Guru Profesional ini. Semoga dengan segala ilmu yang cikgu curahkan hari ini akan kami manfaatkan. Terima kasih cikgu. Okey. Ambil gambar dulu. Ambil gambar. Okay, ready? Senyum. 1, 2, 3. Dah. Bunyi apa tu? Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih cikgu. Okay, good luck. Kamu semester berapa ni? Semester 5 cikgu sekarang. Maknanya ada lagi berapa sem? Lagi 3 sem. Lagi 3 semester. Jadi praktikal kat sekolah bila lagi? Mungkin sem depan, semester 6. Semester 6 penuh praktikal, lepas tu 7-8 balik semula. Ya, semester 8 pun kita orang ada juga praktikal. Itu yang betul lah sekolah. Okay. Sebab masa praktikal tu pun buat betul-betul lah. Buat betul-betul, insyaAllah. Lepas tu apa? Cikgu rasa dalam masa ke depan ni lagi banyak lah benda-benda. Jadi benda-benda yang berkait dengan pendidikan ni semua kamu kena ambil tahulah. Tentang macam sekarang ni kan TS25 yang sekolah transformasi tu. Semua kena ambil tahulah, kena bersedia. Jadi insyaAllah cikgu doakan semoga semua dipermudahkan. Terima kasih kerana
jemput cikgu. Cikgu harap apa-apa yang cikgu dah share tu mungkin bolehlah ya Iqbal. Terima kasih Iqbal dan juga semua kawan-kawan ni. Jadi cikgu doakan semua berjaya dengan cemerlang dunia akhirat. Jadi cikgu memohon maaf jika ada tersalah kata. Semua yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala juga. Segala keburukan datang pada cikgu. Jangan lupa subscribe channel cikgu ya. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Yeah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi insyaAllah. Sama-sama. Jaga diri, stay safe.